Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati lagi saya kasih sekalian. Kemungkinan kita berada dalam kepuasan ataupun kita rasa tidak selesa dengan situasi PKP yang ada pada hari ini. Khususnya hari ini, hari Jumaat, hari yang mulia. Kita terasa sedih kerana kita tidak dapat pergi menunaikan solat Jumaat di masjid-masjid. Bahkan diberi ruang terbatas kepada beberapa orang sahaja dapat menunaikan Jumaat. InsyaAllah itu adalah usaha dan ikhtiar yang telah disepakati oleh pihak yang diberi hak untuk menentukan pentadbiran dan pengurusan negeri ini dan negara kita. Dan kita berpegang dengan apa yang diajar oleh Al-Quranul Karim, selagi mana tidak bercanggah dengan Al-Quran, selagi mana tidak bercanggah dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ini persoalan ijtihad. Maka kita kembali kepada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Saya tidak mahu berbicara tentang itu panjang pada petang ini. Hanya saya mahu menyambung tentang santai tazkirah kita pada waktu petang ini dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat Nabi SAW sangat teruja bila membaca ayat-ayat Al-Quran. Khususnya yang membicarakan tentang sikap dan sifat suka beristighfar kepada Allah ini akan mengundang keampunan dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Petang ini kita akan berbicara tentang min samarati al-istighfar. Apa dia buah-buah yang kita boleh dapat daripada amalan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang mula berbicara tentang khasiat-khasiat produk-produk tertentu untuk mengetahui apakah dia kesannya. Kali ini kita akan melihat apakah dia khasiat daripada istighfar yang memberikan kelebihan kepada kita, memberikan buah hasil yang baik untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Di antara buah hasil yang istimewa daripada istighfar kepada Allah, al-barakatu fir rizqi wa husnil mata'. Keberkatan dalam rezeki dan kebaikan di dalam keseronokan kurniaan Allah di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam ketika mengajak kaumnya supaya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Kata Nabi Nuh, Allah Ta'ala rakamkan kata-kata Nabi Nuh di dalam Al-Quran untuk kita ikuti. Maka aku pun berkata, kata Nabi Nuh, beristighfarlah kamu semua wahai kaumku kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Tuhan itu Maha Pengampun. Nescaya dia akan menurunkan hujan yang lebat kepada kamu dan memperluaskan bagi kamu harta benda dan anak-anak cucu yang ramai, dan menjadikan bagi kamu kebun-kebun
dan menjadikan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir. Demikianlah di dalam ayat yang lain. Nabi Nuh alaihi salam juga menyebut wa anistaghfiru rabbakum. Hendaklah kamu sentiasa beristighfar dengan Tuhan kamu. Summa tubu ilaih, dan bertaubatlah kepadanya. Yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Nescaya Allah Ta'ala akan memberikan keseronokan kepada kamu dengan kesedapan-keseronokan yang baik, sehinggalah di waktu tempoh yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yumatti'akum, Allah Ta'ala memberikan keseronokan kepada kamu dengan sesuatu yang manfaat, daripada keluasan rezeki, daripada kehidupan yang selesa, dan Allah Ta'ala akan wala yasta'silukum bil azab, dan Allah Ta'ala tidak akan meletakkan kepada kamu berkekalan dengan susah. Wa yasta'silukum bil azab. Allah Ta'ala tidak akan mengekalkan azab kepada kamu sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengazab umat-umat sebelum ini. Demikian juga ucapan Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud juga memberi pesanan kepada kaumnya. Wa ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Wahai kaumku, beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Nescaya Allah Ta'ala akan menurunkan hujan lebat kepada kamu, yakni menyelamatkan kamu daripada kemarau. Kemudian Allah Ta'ala akan menambahkan kepada kamu sesuatu kekuatan di samping kekuatan yang sudah ada pada kamu semua. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, kata Rasulullah, sesiapa yang melazimi beristighfar kepada Allah, ja'alallahu, Allah Ta'ala akan menjadikan lahu min kulli dhiqin makhrajah, daripada setiap kesempitan itu ada jalan keluarnya, wa min kulli hammin farajah, bagi setiap kesedihan itu ada jalan keluar daripada kesedihan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan beri rezeki daripada tempat yang tidak disangkanya, daripada mana yang tidak disangkanya. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu naik di atas mimbar di musim kemarau, di zaman kemarau di zamannya Nabi. Sayyidina Umar Al-Khattab di zaman kemarau, di zaman pemerintahannya, musim kemarau yang berlaku begitu lama di zaman pemerintahan Sayyidina Umar naik di atas mimbar mengajak rakyatnya supaya istighfar kepada Allah dan membaca ayat-ayat mengajak supaya mereka beristighfar kepada Allah. Ini yang pertama. Yang pertama, kesan dan buah hasil yang kita akan dapat jika kita sentiasa beristighfar kepada Allah, ialah Allah Ta'ala akan memperluaskan rezeki kita. Allah Ta'ala akan memurahkan rezeki untuk kita. Allah Ta'ala akan menjadikan kita hidup dengan penuh keseronokan yang mendatangkan manfaat dalam kebaikan di dunia ini, insya-Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala akan memuji orang-orang yang sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memuji walaupun orang itu memiliki dosa yang begitu banyak, tetapi jika dia melazimi dan sentiasa beristighfar kepada Allah, Allah Ta'ala memasukkan mereka di kalangan orang yang hebat. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang yang sabar, orang yang benar, orang yang sentiasa tunduk patuh pada Allah, orang yang sentiasa infak memberi derma sumbangannya, dan orang yang sentiasa beristighfar
di waktu subuh ataupun di waktu sahur, awal-awal pagi sebelum timanya waktu subuh, mereka sentiasa beristighfar kepada Allah. Allah Ta'ala memuji orang yang sentiasa beristighfar kepada Allah. Bahkan Allah Ta'ala memuji kepada orang-orang yang berjuang pada jalannya. Di samping dia beristighfar kepada Allah, ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tiadalah perkataan mereka yang berjuang itu, melainkan mereka sentiasa berdoa dan berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah sekalian dosa-dosa kami dan kecuaian kami dalam urusan kami. Tetap teguhlah pendirian dan tapak-tapak kaki kami dalam perjuangan ini, dan bantulah kami berhadapan dengan kaum yang kufur kepada Allah. Dua perkara hari ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang sentiasa beristighfar. Yang pertama, al-barakah fil rizqi, keberkatan di dalam rezekinya. Yang kedua, Allah sentiasa memujinya. Tiada pujian yang paling baik, tiada pujian yang paling tinggi, tiada pujian yang kita cari, melainkan pujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian sesiapa tidak ada makna dalam hidup kita tanpa pujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucap terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya pada petang ini, agar ia memberi manfaat kepada saya dan tuan-tuan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.